أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا Maksudnya, sesungguhnya hari pemutus hukum itu adalah satu masa yang ditentukan, yaitu masa ditiup sangkakala. Lalu kamu bangkit hidup seperti datang berpuak-puak kepada mahsyar. Dan pada masa itu langit dipecah belahkan, sehingga tiap-tiap belahannya menjadi ibarat pintu yang terbuka luas. Dan gunung ganang setelah dihancurkan menjadi debu, diterbangkan ke angkasa. Lalu menjadilah ia bayangan semata-mata, seperti riak sinaran panas di padang pasir. Ayat ini menyatakan berkenaan dengan hari kiamat yang wajib kita beriman kepadanya, di mana Allah Ta'ala jadikan kepada alam ini ajal. Bukan sahaja manusia yang kecil ada ajal, binatang ada ajal, pohon kayu ada ajal, ada masa mati dan tamatnya. Begitulah juga dengan dunia. Langit dan bumi ada ajalnya, mengikut waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tahu bila kiamat Allah Ta'ala saja. Tidak ada siapa yang tahu, termasuklah Nabi SAW. Allah Ta'ala hanyalah menunjukkan tanda-tandanya saja. Macam orang juga dia tak tahu tarikh dia mati, di mana tempat dia mati, macam mana cara dia mati tak tahu. Cuma ditunjukkan kepadanya tanda-tanda hampir ajal. Akan ditunjuk pada tanda-tanda. Lepas sesa tanda-tanda itu. Mata kelabu, gigi luruh, rambut ubang, kulit kecut, mari sakit, lemah situ, lemah sini. Itu bagi manusia. Pohon kayu itu juga mula menguning. Rutuh dahang lepas sesa, akar lepas sesa tak ada. Itu tanda-tanda ajal. Dunia begitu juga. Tuhan jadikan berbagai-bagai bencana. Di antaranya bencana pada diri manusia sendiri. Bila manusia meninggalkan ajaran Islam, berlaku maksiat yang banyak, berlaku dosa yang banyak, berlaku penyakit yang banyak, dan berlaku pembunuhan yang banyak. Berperang sana, berperang sini. Hatta la ya'lamal qatilu limadha qatal, wa la ya'lamal maqtulu limadha qutil. Orang yang membunuh tak tahu pasal apa dia bunuh orang, berasa nak bunuh. Orang kena bunuh tak tahu pasal apa orang bunuh aku. Sebab begitu sekali berlaku. Itu bencana berlaku di akhir zaman. Manusia mula tamak, haloba, nak harta sebanyak-banyaknya, tebang balok sebanyak-banyaknya, gali tanah sebanyak-banyaknya, gali lubang sebanyak-banyaknya, nak cari emas, cari minyak, gali sedalam-dalamnya. Kemudian berbalah pula, nak membina kekuatan, buat senjata yang sebanyak-banyak dan secanggih-canggihnya, menguji senjata-senjata yang berat. Puncanya dia bermanusia sendiri. Maka dunia menjadi rosak. Perjalanan musim menjadi rosak. Tak menentu. Dapat dilihat sendiri pada hari ini, bagaimana ribut salji berlaku di Kanada, berlaku di Amerika. Sejuknya macam kutub utara, macam di kutub
menunjukkan pusingan dunia sudah tak betul. Musim tak betul. Manusia jadi tak betul. Disebut dalam hadis, sata'ati 'alan nas sanawatun khadda'ah yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yukhanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yatakallamu fiha ar-ruwaidah. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang menggoda, tahun-tahun yang menipu. Mana menipu ni musim tak tukala, angin tak tertukala, hujan tak tertukala, tidak mengikut musim lagi, jadi tak betul. Tahun-tahun yang menggoda dengan sebab perjalanan dunia jadi tak betul. Kita rasalah hari ini. Kemudian orang yang benar dibohong, orang yang bohong dibenar, orang yang amanah dia khianat, pengkhianat dia beri amanah. Jadi terbalik habis. Pengkhianat dia beri amanah, percaya sangat ke pengkhianat. Orang yang amanah tak dipercayai, jadi begitu. Dan orang-orang yang bodoh bercakap. Cuma dalam bab agama, orang tak layak jadi mufti. Ni akhir zaman. Cakap ukur-ukur tak tertuala. Orang tak erti apa pun bercakap bab agama, jadi penuh gana habis. Maka berlakulah hari penentuan. Allah Ta'ala nak jatuh hukum yang dikenal Yaum al-Fasli kana miqata, hari pemutus. Dihimpunkan manusia sejak Adam sehingga manusia yang paling akhir. Dihimpunkan jin dengan iblis, pengikut jin yang Islam yang bukan Islam. Dihimpunkan malaikat untuk dibicarakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma yunfaqu fis-suri fata'tuna afwaja, hari ditiup sangkakala. Sangkakala yang kedua. Sangkakala yang pertama mencabut bukit buka dan gunung ganang, memecahkan bumi dan langit. Bulan bintang hancur lebur habis. Habis tak ada. Tiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan semula. Maka manusia bangun dari tempat masing-masing setelah dijadikan semula, di mana benih manusia tak hancur. Diturunkan hujan, tumbuh semula manusia ini, bangkit dari tempat masing-masing. Fata'tuna afwaja, lalu mereka datang rombongan-rombongan. Rombongan ni ialah pengikut nabi-nabi, pengikut syaitan, pengikut Fir'aun, pengikut pemimpin-pemimpin yang sepertinya, dengan pasukan-pasukan masing-masing. Siapa ketua yang dia ikut? Ketua ni bawah ketua siapa dia? Bawah ketua siapa dia? Sahabat ke Nabi. Itu dia. Kalau ketua tu tak ikut Nabi, jawab dia tak ikut Nabi lah. Dengan rombongan masing-masing, dengan puak masing-masing. Fata'tuna afwaja, mereka datang berpasukan-pasukan, dihimpunkan untuk menghadap Allah Ta'ala, mengikut ketua masing-masing, pemimpin masing-masing, sama ada ikut Nabi atau ikut syaitan. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan dibuka langit. Langit mempunyai pintu-pintu yang banyak. Malaikat-malaikat turun untuk menjalankan tugas masing-masing. Malaikat-malaikat menjalankan tugas dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar melalui pintu-pintu langit. Wasuyratil jibalu fakanat saraba, dan dijalankan bukit-bukit. Bukit habis licin, terbang. Masa siuk sangkakala itu, bukit macam alang-alang. Kita tengok di tengah padang yang luas, ketika hari yang panas, macam air, padahal bukan air. Itulah bukit. Bukit gunung ganang yang hebat-hebat
Yang besar-besar hari ini kita tengok besar sangat, habis tercabut. Hancur lebur. Jadi macam asap terbang. Bukan macam asap, lebih pada asap lagi. Nampak bayang-bayang saja. Dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah cerita kiamat. Cerita yang mesti berlaku. Semua perkara yang Quran sebut adalah perkara yang berlaku. Tuhan tunjuk cerita-cerita Fir'aun yang Quran sebut, ada sungguh Fir'aun itu. Berkenaan dengan peredaran matahari, bulan, bintang yang Quran sebut, hari ini manusia menggunakan teropong, memang betul macam Quran kata. Maka begitulah juga tentang cerita hari kiamat. Cerita yang benar-benar berlaku, akan berlaku sebenarnya, yang wajib kita beriman dan percaya. Di mana ayat-ayat ini termasuk dalam beriman kepada hari akhirat. Huraiannya panjang. Bukan saja hancur dunia, bahkan perkara yang berlaku selepasnya. Wallahu a'lam.